Tak ada pun. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'u fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu wahfazhu 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaih ya arhamar rahimin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tolong komen kalau suara saya jelas ataupun video ni jelas ataupun tak jelas, supaya kalau tak jelas atau suara ni tak keluar boleh kita adjust sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, ma ba'. Ini adalah kelas pembacaan kitab 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah ta'ala. Kelas ini ditaja oleh anjuran Mindmatics Sedia Berhad. Ada ke orang Mindmatic? Jadi kalau ada boleh tulis, saya ada. Kita guna kitab baru, minggu lepas kita dah sebutkan. Kitab baru, tajuknya 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah ta'ala, terbitan Khazanah Banjariah. Kitab ni harganya RM10. Jadi bagi mana-mana penonton-penonton yang ingin membeli kitab ni boleh kontak dengan Ustaz Fahmi. Kita kena tempah dulu kitab ni. Dalam stok kita ada, tak banyak lah, tapi ada lah. Jadi kalau kita mengaji berkitab ni, fokus kita lebih tinggi berbanding kita mendengar semata-mata. Kerana dengan mengaji berkitab ni boleh ada rujukan, boleh menulis. Boleh. Bagi yang daripada Mindmatic, boleh tempah dengan Mujahid lah. Harganya RM10 insyaAllah. Baik, minggu lepas kita dah bahas muqaddimah. Kita dah baca sikit muqaddimah. Jadi minggu ni kita akan baca hadis yang pertama insyaAllah.
Hadis ni berkaitan dengan akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu ikutan yang baik. Ayat ni merupakan statement, tapi dalam statement ni ada perintah. Nabi itu adalah ikutan yang baik, maka ikutlah kepada baginda. Jadi kita belajar kitab akhlak ni tujuannya untuk mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Kamisah, Cik Fikri, terima kasihlah tengok. Baik, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina muttasilun ila al-imam ila Syekh al-Muallif Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizallahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Hadis yang pertama tajuknya kasih sayang sesama muslim. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, muttafaqun alaih. Artinya daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal mereka saling mencintai, saling mengasihi dan bertimbang rasa sesama mereka adalah seperti sebuah tubuh badan. Apabila mana-mana anggota ditimpa penyakit, maka seluruh anggota badan akan turut serta untuk berjaga malam dan merasakan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada hadis pertama yang dibawakan dalam kitab ini adalah berkaitan dengan kasih sayang sesama muslim. Kita sebutkan sebelum ni bahawa berakhlak ni adalah tuntutan. Berakhlak adalah tuntutan. Berakhlak itu bukan pilihan, tapi merupakan satu tanggungjawab, satu tuntutan. Banyak kelebihan berakhlak. Antaranya yang paling jelas disebutkan dalam mukaddimah kitab ini adalah ia adalah sebagai keselamatan, menjamin keselamatan kita di akhirat. Kita dah sebutkan di minggu lepas bahawa lahir kita di dunia ni bukan sekadar untuk makan dan minum, tidur, kemudian bangun, makan balik, pergi ke tandas, tidur balik. Bukan sekadar itu. Kita lahir di dunia ni untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setelah kehidupan dunia ni ada lagi kehidupan yang seterusnya, yakni barzah dan akhirat. Yang mana kedua kehidupan itu, dua alam itu terfokus kepada menerima hasil, bukan kepada beramal lagi. Jadi kita ingin hasil yang baik di hari akhirat, itu bergantung bagaimana cara kita hidup di dunia. Kalau di akhirat itu diceritakan orang-orang yang menerima nasib-nasib yang baik, menerima kebahagiaan, itu kerana di dunia mereka mengusahakan kebahagiaan tersebut dengan berlaku baik kepada seluruh makhluk di sekeliling mereka. Orang yang menerima nasib buruk di akhirat, itu kerana ada perbuatan buruk mereka yang mereka lakukan di dunia. Yang mana berlaku di dunia itu, mungkin ketika itu mereka tidak ambil kisah dengan perbuatan buruk itu, tapi di akhirat mereka dihukum atas perbuatan tersebut. Maka tuntutan berakhlak ini adalah untuk keselamatan kita. Maka kita berakhlak ni untuk menjamin keselamatan kita di hari. Bukan semua orang diberi jaminan keselamatan. Di akhirat tu bukan semua orang dapat kebahagiaan, ada yang dapat penderitaan. Lagi bagaimana nak mendapat kebahagiaan tu? Dengan berakhlak lah. Dengan berakhlak di dunia ni. Jadi akhlak siapa yang kita ingin ambil? Sebab akhlak ni kalau subjektif, benda yang akhlak ni subjektif. Tapi akhlak Islam itu objektif. Kalau kita berbuat baik itu subjektif. Maksudnya dia tak ada kayu ukur. Tapi kalau berbuat baik yang diredai oleh Allah, itu objektif. Ada
ada garis panduan dia. Itulah kehidupan akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka kita ni sedang belajar akhlak Nabi untuk kita contohi agar kita mendapat hasil dari akhirat. Jadi kita melakukan sesuatu di dunia itu akan mendapatkan bahagiannya di akhirat. Kita ni dah terlalu dewasa dah. Saya yakinlah orang yang menonton video ni, orang menonton live ni, orang-orang dewasa. Apa orang dewasa? Orang yang belajar melakukan sesuatu akan menerima kesan daripada perbuatan dia. Orang yang rajin akan mendapat bahagian daripada kerajinan dia. Orang malas akan dapat bahagian daripada kemalasan dia. Orang buat baik akan dapat hasil daripada kebaikan dia. Orang yang buat buruk akan dapat balasan daripada perbuatan buruk. Kita dah melalui pengalaman tersebut di dunia. Kita dah lalu dah. Buat sesuatu akan terima hasil sesuatu. Jadi kita dah dewasa dalam memikirkan kesan daripada tindakan buruk dan kebaikan daripada tindakan baik. Kerana kita dah melalui pengalaman tersebut. Dan daripada itu kita gunakan untuk keselamatan akhirat kita. Kita yakin setiap yang kita lakukan di dunia ni ada kesan di hari akhirat. Dah berulang-ulang kita mendengar dalam kehidupan kita ni daripada pesanan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kita matanglah, patutnya berfikir matanglah. Apa saja dibuat di dunia ni tidak sekadar ianya terhenti di dunia, tapi akan menerima kesan di hari akhirat. Maka akhirat tu kita inginkan yang baik-baik sahaja. Maka dengan berlaku baik di dunia, itulah akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Boleh? Jadi pengajian kita ni berjalan terus. Kalau ada soalan nanti tolong tulis awal supaya saya boleh jawab awal lah. Kalau ada. Hadis yang pertama cerita tentang kasih sayang sesama Muslim. Nabi SAW bagi satu perumpamaan. Nabi SAW ni manusia yang begitu faham tentang karakter manusia. Nabi sebut, aku ni diutus untuk memperelokkan akhlak, menyempurnakan akhlak orang-orang sekeliling aku, menyempurnakan akhlak manusia ni. Jadi Nabi ni diutus dalam keadaan faham bagaimana karakter manusia. Maka untuk memahamkan mereka, Nabi guna perumpamaan. Kita tak faham, tapi Nabi faham bagaimana nak buat kita faham. Jadi Nabi bagi tahu pada kita satu perkara yang dekat dengan akal kita ni, tentang kepentingan kasih sayang. Nabi kata orang Islam ini orang-orang yang beriman. Innamal masalul mu'minina, yakni orang-orang yang beriman. Dalam hal mereka berkasih sayang dan dalam hal mereka saling mencintai, dan dalam hal mereka bertimbang rasa sesama mereka seperti satu badan. Jadi Nabi bagi kesimpulan, Muslim, mukmin itu ibarat satu badan. Mukmin maksudnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, bukan sekadar beramal. Apa maksud beriman bukan sekadar beramal? Maksudnya dia bukan just buat, tapi dia faham kenapa dia buat. Itu orang beriman. Dia bukan sekadar gerak-gerak solat, tapi dia tak faham makna solat. Orang gerak-gerak solat tu orang Islam. Orang beriman ni faham maksud apa tujuan daripada solat tersebut. Maksudnya beriman ni ada ilmu, bukan meniru perbuatan sekadar buat melepaskan batuk di tangga. Bukan sekadar begitu. Orang mukmin ni maksudnya hidup dengan jiwanya sekali. Hidup dengan jiwanya. Memang sebahagiannya mukmin Muslim lah. Orang Islam tu orang beriman. Tapi dalam peningkatan penghayatan agama ni, mukmin ni lebih tinggi sikit darjat daripada Muslim. Jadi Nabi guna mukmin. Orang mukmin tu ibarat satu tubuh. Kerana orang mukmin ni faham tentang kehidupan ni. Kenapa dia melakukan sesuatu? Dia melihat, orang yang beriman ni melihat dunia ni adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa Allah Taala menguji dia daripada sekeliling dia. Maka di antara tempat Allah uji dia dengan saudara-saudara dia, saudara manusia dia. Maka orang mukmin ni tahu bahawa saudara dia itu ujian daripada Allah. Jadi bagaimana dia ingin menzahirkan muamalah dia kepada manusia itu? Dengan menganggap mereka adalah sebahagian daripada diri dia. Jadi orang mukmin ni melihat manusia lain tu adalah seperti tubuh dia, seperti badan dia, seperti saudara kandung dia sendiri.
Dalam hal berkasih sayang, dalam hal bertimbang rasa, dalam hal kasih cinta mencintai. Maksudnya dia bukan mencintai diri dia semata-mata, tapi dia mencintai juga orang sekeliling dia. Jadi orang mukmin tu fikir macam tu. Maksudnya orang mukmin ni tanda dia mukmin, ada keimanan dalam diri dia, dia mencintai orang lain, bukan sekadar mencintai diri dia. Tak ada sifat pentingkan diri, selfish. Tak ada sifat fokus kepada diri saja. Orang yang ada sifat selfish ni, ada sifat pentingkan diri ni, dia akan gunakan apa sahaja sekeliling dia untuk kemajuan diri dia, untuk kepentingan diri dia. Itu salah. Sebab orang mukmin ni bukan begitu. Orang mukmin ni melihat diri dia boleh digunakan untuk kebaikan orang lain. Diri dia boleh jadi satu kayu penyokong kepada orang lain. Fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Kerana apa? Kerana orang mukmin melihat orang lain itu jalan dia ke syurga. Orang mukmin melihat orang lain adalah jalan dia ke syurga. Orang lain tu adalah pintu dia untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. Orang lain tu adalah jalan untuk dia mempersembahkan kehambaan dia kepada Allah. Jadi dia tidak kisah, maksudnya tidak berat menggunakan diri dia untuk kesenangan orang lain, kerana dia tahu pulangannya nanti akan pulang kepada diri dia. Maksudnya akan dapat balik diri dia balik. Orang mukmin ketika memberi kepada saudara dia, dia akan kehilangan sebahagian daripada apa yang dia ada. Contoh, dia ada harta, dia beri kepada saudara dia. Apa yang dia hilang? Dia hilang sebahagian daripada harta yang dia ada, sebab dia beri harta dia kepada saudara dia. Tapi dia meyakini apa yang dia beri tidak hilang pada hakikatnya, tapi akan semakin bertambah. Kenapa? Kerana di sebalik pemberian dia ada yang akan menggantikannya semula. Itu orang mukmin, orang beriman, orang yang faham muamalah dia itu bukan sekadar kepada manusia, tapi kepada Tuhan, kepada manusia itu. Dia memberi kepada saudara dia, pada mata dia benda tu mungkin hilang ketika itu, tapi pada keyakinannya benda itu akan terganti setelah itu. Kerana yang akan membalas kebaikan pemberian dia itu adalah Tuhan kepada manusia seluruhnya. Jadi orang mukmin ni tak kisah dalam memberi. Dia sentiasa melakukan kebaikan kerana tak kisah kebaikannya tu, tenaganya ke, masanya ke yang terluang untuk orang lain tu, dia tak kisah, kerana nanti akan dibalas semula oleh Tuhannya. Itu ciri-ciri orang mukmin. Ciri-ciri orang mukmin. Maka orang mukmin ni sentiasa mempersembahkan kasih sayang kepada orang lain. Tak ada sifat pentingkan diri sendiri. Kerana setiap kali dia mempersembahkan kasih sayang dia kepada orang yang sesuai dengan syariat, maka di situ Allah Ta'ala akan membalas semula dengan keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT. Tengok bagaimana Allah Ta'ala sebut orang yang bersedekah, itu maka akan dibalas sedekahnya itu, pemberiannya itu dengan pahala. Ataupun Allah Ta'ala akan gantikan semula dengan 10 kali ganda, 20 kali ganda, sehingga 700 kali ganda. Maka keyakinannya itu menyebabkan dia suka bergaul dengan orang lain. Kerana pada anggapan dia, kalaupun orang itu menyusahkan dia ketika itu, tapi dia yakin ada yang akan memudahkan dia setelah itu, yakni Allah SWT. Maka jadi Nabi sebut masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Orang yang beriman itu dalam hal mereka berkasih sayang, kasih mengasihi bertimbang rasa sesama mereka, ibarat satu tubuh. Umpamanya ketika kita menjaga satu mukmin, satu orang Islam yang lain, satu orang yang beriman dengan yang lain, sebenarnya kita sedang jaga tubuh kita sendiri, kita sedang jaga diri kita sendiri. Orang yang berbuat baik kepada jiran dia, sebenarnya dia sedang menjaga suasana kejiranan dia ketika itu. Orang yang berbuat baik kepada rakan ofis dia, maka sebenarnya dia sedang menjaga diri dia dengan dia menjaga suasana bekerja tu. Tapi kalau dia mula mencubit, maksudnya kalau dia mengganggu orang lain,
Sebenarnya dia sedang mengganggu keselamatan diri dia juga. Tengok orang kalau dia suka mengejek orang lain. Ketika dia ejek orang lain ejek dia, sebenarnya dia sedang membuka peluang orang lain mengejek diri dia. Dia ejek orang lain, dia mencaci orang lain, itu buka pintu untuk dia caci diri dia semula. Nabi kata, jangan kamu caci ayah kamu. Dalam satu pesan Nabi, jangan kamu caci ayah kamu. Jadi sahabat tanya, bagaimana orang caci ayahnya sendiri, Rasulullah? Dengan dia mencaci ayah orang lain, lalu orang lain mencaci ayahnya semula. Maka itu menggambarkan keburukan yang kita terima kepada diri kita hasil daripada perbuatan kita juga. Hasil daripada perbuatan kita. Jadi kita jaga suasana sekeliling kita, maka akan terjagalah keselamatan diri kita. Maka Nabi sebut perumpamaan orang beriman adalah ibarat satu tubuh. Keselamatan satu bahagian tubuh itu kesejahteraan bagi seluruh tubuh. Nabi kata apabila mana-mana anggota ditimpa dengan penyakit, maka seluruh anggota badan yang lain akan turut berjaga malam dan merasakan demam. Subhanallah. Dalam gambaran ini Nabi menggambarkan kesusahan. Kalaulah ada satu anggota sakit, maka seluruh anggota itu akan rasa demam. Sedangkan satu je yang sakit. Bagi orang mukmin, kalau ada mana-mana daripada mukmin, seorang mukmin itu dalam kesusahan, dia pun jadi susah juga. Itu Nabi letakkan kayu ukur yang sangat tinggi dalam penanda aras kesempurnaan keimanan. Kalau kita bertanya dalam diri kita ni, sejauh setinggi mana penghayatan keimanan kita kepada Allah, kita ukur dengan ukuran tu. Kalau ada orang sakit yang dekat, maksudnya dalam kawasan kita ni, tapi kita boleh buat tak kisah. Maksudnya penghayatan kesempurnaan keimanan kita tu masih lagi rendah, yang perlu kita pertingkatkan. Tapi kalau kita boleh tak tidur dengan sebab kesusahan orang lain, fikir macam nak bantu dia, maka percayalah kita ni dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita ni ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah penanda arasnya pun. Yang Al-Imam Ibn Arabi ada sebut, kita ni dalam melihat diri kita ni, cara kita nak tahu diri kita ni adalah dengan kita mengukurlah akhlak-akhlak ada tak pada diri kita. Nak tahu kebaikan diri kita ni terletak pada orang yang baik atau orang yang kurang baik, kita ukurlah kebaikan akhlak daripada diri kita. Kita dah baca buku akhlak banyak, kita ukur ada tak akhlak-akhlak tu dalam diri kita. Kalau tak ada, maksudnya kita masih rendah, perlu dipertingkatkan. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Zaimah. Harap sihat selalu insya-Allah. Boleh. Itu makna umum lah daripada hadis tersebut. Di sini Syekh ada bagi keterangan. Syekh Fahmi sebut, beginilah hendaknya perpaduan dan kerjasama di kalangan kaum muslimin dengan tidak mengira suku dan bangsa dan tidak mengira perbezaan bahasa dan warna kulit. Asalkan sama-sama Islam, maka hendaklah mereka bersatu padu, tolong menolong dan bantu membantu. Kerana itu ukuran dia. Dibawa dasar iman ni bukan untuk melihat luaran. Iman ni ukurannya dalaman. Jadi luaran tu bila kita letakkan dalam diri kita Islam dan kita tahu ada di luar orang lain tu Islam, maka siapa pun mereka, warna kulit apa pun mereka, kita letak tepilah. Kerana kita ada persamaan kita adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Maksudnya kita sama-sama ada cita-cita untuk masuk ke syurga. Orang beriman ni kongsi matlamat. Bila kongsi matlamat, jalan paling senang untuk capai matlamat itulah dengan bersama, dengan bersatu padu. Jadi jalan nak ke syurga tu adalah dengan bersama. Susah untuk berjaya bagi orang yang mengusahakan kejayaan berseorangan. Dalam hal dunia saja, orang bisnes nak kaya, dia perlukan orang bisnes yang lain. Saya dengar orang bisnes yang pergi kelas bisnes, orang bisnes, kita nak berjaya, kita tumpang audien orang bisnes yang lain. Maksudnya kita kalau tak ada pelanggan, kita cari orang bisnes lain yang ada pelanggan. Kita buat joint venture dengan orang tu, nanti pelanggan dia akan beli pada dia dan beli pada kita. Jadi orang bisnes perlukan orang bisnes untuk kaya, untuk berjaya. Ada networking, ada JV dan sebagainya. Orang nak ke syurga pun begitu.
Jalan senang untuk ke syurga adalah bersama-sama. Kerana kalau terpisah-pisah, ditakuti akan saling dakwa-mendakwa. Dalam nama lain bagi nama akhirat tu Yaumul Intiqam. Hari akhirat tu nama lainnya adalah Yaumul Intiqam, hari berbalas dendam. Hari balas dendam maksudnya orang mendakwa orang lain. Orang dakwa. Saya dulu jahat, engkau lah punya sebab. Tu dakwa-mendakwa. Sampai ada pendakwaan paling tertinggi adalah dakwaan mak dia ke atas anak dia. Sebab waktu tu mak tu dah tak nak fikir kasih sayang pada anak dia dah, sebab mak dia fikir keselamatan diri. Di akhirat tu mak fikir keselamatan diri sendiri, sebab takutnya dengan azab Allah. Maka mak dia dakwa anak dia, ya Allah, saya ni dulu jahat sebab anak saya tak nasihat saya. Itu kemuncak ketakutan tu, kerana tak fikir jalan untuk ke syurga bersama-sama. Tapi kalau dia fikir jalan ke syurga bersama-sama, maka saling bantu, saling melengkapi, saling sempurna menyempurnakan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yu'minu ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang melainkan dia melakukan sesuatu kepada saudaranya apa yang dia suka buat dirinya. Maksudnya dia nak masuk syurga, dia akan bantu juga sahabat dia untuk masuk syurga, begitu. Maka sahabatnya dapat masuk syurga kerana dia membantu sahabat dia masuk syurga. Jadi saling bantu-bantu. Saling bantu-bantu. Jadi ulama selalu ingatkan, orang lain tu adalah peluang kita ke syurga. Ada hadis tak ingat matan dia. Bantuan Allah ke atas seseorang tu berdasarkan bantuan seseorang kepada saudaranya. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah menutup aibnya di akhirat. Siapa yang membantu sahabatnya di dunia, maka Allah bantu dia di akhirat. Maksudnya orang lain akan sentiasa jadi jalan untuk kita ke syurga. Maka orang mukmin ketika memandang saudara dia, dia pandang ini jalan dia ke syurga. Lalu dia akan menghargainya dengan sebenar-benar penghargaan. Samalah macam anak. Kalau orang memandang anak sebagai beban, sebagai satu kesusahan, dia akan tengok anak dia sentiasa jalan susah, sentiasa satu kesusahan. Tapi kalau dia melihat anak dia adalah jalan ke syurga, dia akan bela anak dia elok. Kalau orang merasakan anak dia sesuatu beban, apa saja berkaitan dengan anak dia, dia akan sesusah. Anak nak duit, anak nak makan lah, nak kena masak nasi lah, nak basuh kain lah, susah lah anak ni. Itu orang yang pentingkan diri sendiri. Dia tak melihat anak dia boleh bawa masa depan yang baik bagi dia. Kalau orang melihat anak ni untuk kegunaan, kita pernah dengar dulu, saya lah dulu pernah dengar ada orang tua tu sebut, kalau kahwin, biar kahwin muda, biar cepat dapat anak. Tujuan dia nanti bila kita dah tua, anak dah dewasa, anak boleh tolong kita. Kalau orang yang kahwin lewat, ditakuti nanti dia tua anak kecil, jadi dia kena bela anak kecil pula. Itu orang yang ada fikir tentang kesenangan dunia dengan menjadikan anak dia sebagai laluan kesenangan dunia. Itu anak untuk dunia. Tapi anak tu bukan sekadar untuk dunia, anak untuk akhirat. Maksudnya apa yang kita usahakan untuk anak di dunia ni bukan sekadar untuk dunia. Barang siapa yang melihat anak dia adalah keselamatan dia di akhirat, dia akan bangunkan anak dia tu sebagai talian hayat keselamatan dia di akhirat. Dibesarkan dengan didikan, diajar doa kepada ibu bapa, diajar solat, supaya bila kita mati nanti, anak tu akan doa kita, sambungkan, buat sedekah untuk kita. Itu bagi orang yang bijaklah memandang manusia sekeliling dia itulah jalan keselamatan buat dia di hari akhirat. Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syima, sihat? Mungkin salam kat semua staf Manmatic. Kemudian Syekh sebut kat sini, asalkan sama-sama Islam, maka hendaklah mereka bersatu padu, tolong-menolong dan saling membantu. Apabila didapati mana-mana bahagian daripada kalangan umat Islam yang ditimpa musibah dan kemalangan, maka hendaklah orang Islam yang lain turut merasakan musibah tersebut dan hendaklah mereka memberikan pertolongan dan menghulurkan bantuan. Itu ciri-ciri seorang mukmin, senang sama-sama
susah sama-sama. Dan itulah ujian bagi kita yang hidup di dunia. Kerana ujian kita, nafsu kita nak senang. Cara kita nak senang adalah dengan kita susahkan orang lain. Biasanya begitulah. Itu ujian lah tu. Itu ujian. Asal kita baru nak senang je, ada orang susah datang. Itu ujian lah tu. Allah Ta'ala nak tengok, kita nak buat tak? Bila datang seorang yang susah dalam kehidupan kita, maksudnya bila datang seseorang dalam kehidupan kita, kita tengah makan, tiba-tiba datang orang susah, orang minta sedekah pada kita. Yang kita pun tak tahu, dalam banyak-banyak orang dia datang kat kita. Kenapa dia datang kat kita? Itu ujian daripada Allah. Itu ujian daripada Allah. Allah Ta'ala nak tengok, kita boleh ke memberi di saat itu? Kita boleh ke memberi di saat itu? Tapi kalau kita tak mampu memberi, kalau kita mampu memberi, kita beri. Kalau kita tak mampu memberi, jangan kita berbuat buruk. Kalau kita tak memberi, dah tak memberi, kita buat buruk, maka buruk sebenarnya pandangan kita pada diri kita. Itu ujian lah. Itu ujian kita. Itulah kayu ukur diri kita. Kalau kita nak tahu kita ni baik ke, kurang baik ke, kitalah ukur diri kita sendiri. Jangan suruh orang lain ukur. Orang lain ukur dengan segan-segan, kadang dengan kejujuran, kadang dengan kurang jujur. Saya baik ke? Tanya pada orang. Takkan orang nak kata kita tak baik pula? Orang pun berlapik jugalah. Jadi kitalah ukur pada diri kita dengan melihat pandangan kita, dengan melihat hadis ni pada diri kita. Subhanallah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang menyenangkan orang lain, memberi kelapangan kepada orang lain, dan Allah Ta'ala lindung diri kita daripada berbuat kesusahan atau menyusahkan orang lain. Kerana bila kita melapangkan orang lain, itu saksi kebaikan bagi kita di hari akhirat. Dan andai kita ada melakukan sesuatu yang menyusahkan orang lain, kita takut itu jalan terhalang kita daripada dimasukkan ke syurga. Wal'ayazu billah. Hadis yang pertama, kalau ada soalan nanti tanya. Muka surat pertama. Kita akan masuk kepada hadis yang kedua, muka surat 3. Hadis yang kedua, muka surat 3, bersikap lemah lembut. An Aisyah wa bihi ila qala an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala itu lemah lembut dan suka kepada orang yang berlaku lemah lembut, dan dia memberi hasil kerana lemah lembut atas apa yang tidak diberikan atas tindakan yang kasar dan tindakan yang lainnya. Dalam hadis ni, hadis kedua ni cerita tentang kepentingan sifat lemah lembut, maksud sifat baik. Sifat lemah lembut ni bukan sifat au tu. Sifat lemah lembut ni sifat sopan, sifat baik lah, sifat baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak silap saya yang keempat yang dikahwinkan pada yang keempat. Siti Aisyah anak kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Siti Aisyah ni antara isteri yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah ni Rasulullah kahwin dalam keadaan masih anak dara, adapun yang lain daripada isteri Nabi itu dalam keadaan janda. Ada riwayat menyebutkan yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang adalah Siti Khadijah. Ada juga riwayat menyebutkan yang paling Nabi sayang adalah Siti Aisyah. Kedua-duanya ada kedudukan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Aisyah ni karakternya muda. Lepas tu kuat cemburu. Siti Aisyah ni kuat cemburu sebab muda, manja. Jadi muda dan manja menyebabkan dia ada sensitiviti yang tinggi terhadap Rasulullah SAW, kuat cemburu. Tapi dalam sebut tentang Siti Aisyah ni ada satu hadis. Siti Aisyah radhiyallahu anha ada tanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau saya jumpa
bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang patut saya minta? Ini soalan ajaib daripada seorang isteri muda. Kerana seorang isteri, dia ada keinginan. Dan keinginan dia adalah berdasarkan selalunya kepada keperluan duniawi dia. Jadi orang perempuan muda ni selalu minta macam-macam lah. Dan apa yang dia minta, selalunya apa yang belum dia dapat. Dan kalau dah dia dapat, selalunya dia lupa apa yang dia dah dapat. Itu karakter perempuan muda, biasanya begitu. Sebab muda, bukan kesalahan, itu keistimewaan lah perempuan muda ni. Jadi Siti Aisyah ni, di antara kebijaksanaan dia, di antara keajaibannya, bila tanya pada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, kalau saya jumpa malam Lailatul Qadar, apa yang patut saya minta?" Ini soalan yang ajaib, kerana sepatutnya dia minta lah apa yang dia nak minta. Kerana dia ada macam-macam keinginan. Perempuan ni tak payah kita tolong buatkan keputusan untuk dia. Dia tahu apa yang terbaik untuk diri dia. Itu perempuan. Tapi Siti Aisyah ni berbeza. Pada malam Lailatul Qadar tu, maksudnya malam yang tak ditolak apa pun permintaan, dia boleh minta apa sahaja pada Allah SWT untuk diri dia. Tapi dia tahu apa yang dia nak belum tentu yang terbaik bagi diri dia. Dan itu dah yang biasa kita dengar. Apa yang kita mahu belum tentu itu apa yang kita perlu. Kerana apa yang kita perlu kadang-kadang sikit daripada apa yang kita mahu. Dan kadang-kadang apa yang kita mahu tu benda yang menyusahkan kita pula sebab kita tak perlu. Orang tak perlu pun 2-3 biji kereta, tak perlu. Tapi mahu 2-3 biji kereta kerana bersangka-sangka apa yang dia mahu tu baik bagi diri dia. Tapi lepas ada 2-3 biji kereta, Allah, susah pula nak jaga. Sebab dia rasa itu yang dia mahu, itu yang dia perlu. Sebenarnya apa yang dia mahu kebanyakannya bukan yang dia perlu. Maka Siti Aisyah ni, dia tahu apa yang dia mahu belum tentu baik bagi diri dia, belum tentu apa yang dia perlu. Maka dia tanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang patut saya minta? Kerana Nabi lah yang paling tahu apa yang kita perlu. Kerana Nabi dah tahu apa yang dia perlu, apa yang Allah Ta'ala mahu, dan apa yang semua manusia patut perlu dan patut mahu. Faham ayat saya tu pusing-pusing. Kerana yang paling mengenali diri kita adalah Allah. Kemudian Allah khabarkan kepada Nabi Muhammad untuk tujuan dakwah, maka Nabi tahu, Nabi orang yang kedua tahu apa yang kita perlu. Maka kita perlu tanya kepada Nabi apa yang patut kita perlu, apa yang patut kita minta. Maka Siti Aisyah dengan kebijaksanaan beliau tanya kepada Nabi, apa yang patut saya minta kepada Allah jika saya bertemu dengan Lailatul Qadar. Takut-takut salah minta kan. Jadi kita tanyalah orang yang berpengalaman dalam meminta kebaikan. Maka Nabi beritahu, jangan kalau engkau bertemu malam Lailatul Qadar, minta, berdoalah dengan doa, Allahumma innakal afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau lah Maha Pemaaf, pengampun. Engkau suka kan memberi keampunan, maka ampunkanlah kami. Maka ini doa yang sempurna. Doa sempurna kebaikan, sempurna mendapatkan kebaikan, dan sempurna menolak keburukan. Allah Ta'ala Maha Pengampun, kau sukakan keampunan, maka ampunkan kami. Kalau kita diampunkan, maka kita akan dapat seluruh kebaikan dan kita akan terhindar daripada keburukan. Bukan sekadar itu, malah berkekalan pula kebaikan itu, dan berkekalan pula kita jauh daripada keburukan tersebut. Orang yang berdoa dengan doa ini, bukan sahaja diberi kebaikannya di dunia, tapi dipanjangkan kebaikan itu sehingga di hari akhirat. Maka itulah kebijaksanaan Siti Aisyah yang patut kita belajar. Jadi apa yang kita perlu, apa yang kita mahu belum tentu apa yang kita perlu. Maka kita tanyalah kepada orang yang lebih tahu tentang apa yang kita perlu. Anak-anak tak patut buat keputusan sendiri, kena tanya mak ayah. Kerana anak-anak banyak tak tahu apa yang dia perlu. Yang dia sangka-sangka tu belum tentu itu yang penting. Maka dia patut tanya mak ayah dia apa yang patut dia buat. Kerana ayah dengan mak dia lebih kenal karakter diri dia berbanding diri dia sendiri. Tapi dalam hal keduniaan, dalam hal akhirat, kita perlu tanya apa yang Allah Ta'ala nak kita buat. Kerana apa yang Allah nak kita buat, itulah kebaikan buat diri kita. Apa yang Nabi buat, itulah yang patut kita buat. Kerana itu kebaikan buat diri kita. Itu cerita tentang Siti Aisyah. Boleh? Siapa ada dengan saya ni? Harap-harap ada lagi orang. Okey.
Sambung. Apa yang disebutkan oleh Siti Aisyah dalam hadis ni? Siti Aisyah beritahu Nabi ada sebut, Nabi kata innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah Taala itu maha lemah lembut. Rafiq ni maksudnya kawan tu, kalau kita berkawan tu dia baik betul lah muamalah dia tu, rafiq. Itu rafiq. Maksudnya dalam perbuatan dia melakukan sesuatu pada kita tu lembut, baik, tak ambil kesempatan, itu rafiq. Yuhibbur rifqa, dan Allah Ta'ala tu suka dengan sifat lemah lembut tersebut. Suka sifat baik, suka sifat yang tidak mengambil kesempatan. Kemudian wa yu'ti ala rifqi, dan Allah Ta'ala akan membalas, memberi kepada sifat, disebabkan sifat lembut itu, apa yang tidak diberi kepada apa yang tidak diberi atas tindakan yang kasar, ataupun apa yang tidak diberi kepada sifat yang lainnya. Maksudnya bagi orang yang ada sifat lembut pada diri dia, sifat lemah lembut, sopan santun, baik pada dirinya, maka Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang Allah Ta'ala takkan bagi kepada orang lain yang tak ada sifat ni. Sifat lemah lembut ni memang sifat yang Allah Ta'ala nak tengok ada dalam diri kita. Dalam hadis lain Nabi sebut, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud akhlak Allah Taala ni? Apa yang Allah Taala suka dari sudut kebaikan. Maka ketika kita melakukannya, maksudnya kita sedang melakukan apa yang Allah nak. Maka kita akan dapat ganjaran daripada Allah kerana kita menunaikan apa yang Allah Taala mahu. Kemudian disebut kelembutan dalam tindakan dan perbuatan adalah satu perkara yang sangat baik. Kesan yang diperolehi daripada tindakan yang dilaksanakan dengan lemah lembut ini adalah sangat mendalam. Seperti mana halnya perkataan yang dituturkan dengan lemah lembut lebih berkesan di dalam lubuk hati, sebaliknya tindakan yang kasar dan perkataan yang tidak sopan adalah sangat menyinggung perasaan dan mengakibatkan tertutupnya pintu hati seseorang sehingga ia tidak dapat menerima kebenaran yang diperkatakan. Jadi sifat lemah lembut ni ada tanda dia. Orang yang mendakwa dia ada sifat saya ni baik, ada sifat lemah lembut, ada sifat sopan, kalau dia mendakwa begitu, maka ada tanda dia, ada kayu ukur dia. Maka dalam hadis, dalam keterangan ni Syekh Fahmi sebut, bagi orang yang ada sifat lemah lembut tersebut, ada tanda pada perbuatan dia, ada tanda pada perbuatan dia, ada tanda pada pertuturan dia. Kalau betul dia ada sifat lembut, lemah lembut, sifat sopan itu, maka percakapannya baik, perbuatannya baik. Kalau tak ada sifat itu, tak adalah dalam perbuatan ni, dalam ucapan ni tak ada. Boleh cakap je lah, saya ni hati saya baik, walaupun saya ni kuat ambil hak orang. Itu tak ada sifat rifq, tak ada sifat baik tu. Hanya dakwaan sahaja semata-mata. Bagi orang yang ada sifat rifq, dalam ni Syekh Fahmi sebut, orang yang ada sifat lemah lembut ni, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran kepada dia. Apa dia? Ketenangan dan kesenangan orang lain, yang menjadi kesenangan dan ketenangan diri dia. Jadi orang yang ada rifq, orang ada lemah lembut, sifat tenang dia akan mempengaruhi orang lain. Itu ganjaran. Kita ni bukan sekadar nak diri kita tenang, kita nak juga orang ataupun sekeliling kita tu tenang. Tapi kayu ukur dia, kata para ulama, jiwa yang tenang itu apa yang sekelilingnya tenang lah. Kalau kita nak jiwa kita tenang, kita duduklah dengan keadaan yang tenang. Cuma ulama sebut keadaan yang tenang itu disebabkan jiwa yang tenang. Jadi dia saling berkait rapat. Kalau kita nakkan kejiranan yang baik, kalau kita nak kejiranan yang baik, kita duduk dalam kawasan orang baik-baik. Tapi orang baik-baik itu, nak duduk dalam kawasan orang baik-baik itu, kita mesti dulu jadi baik sebab kita kenal sifat baik itu. Orang yang kenal sifat baik akan tahu sifat kebaikan orang lain. Tapi orang yang tak ada sifat baik, dia akan bersangka-sangka orang lain itu tidak baik. Itu kayu ukur dia. Contoh, ada orang melihat orang lain, lepas tu dia kata, saya rasa dia ni semalam buat maksiat lah. Dia punya ukuran tu apa? Ukuran itu adalah sangka buruk. Maka bagaimana dia boleh sangka orang tu dengan sangkaan yang buruk? Kerana dalam diri dia sentiasa ada sangkaan-sangkaan yang buruk.
Jadi sebab dalam diri dia ada sangka buruk, sebab tu dia tuduh orang lain pun buat benda buruk. Jadi dalam kita ni mempengaruhi luar kita. Luar kita ni menjadi kayu ukur dalaman kita. Begitu. Ada soalan. Sebutkan Ustaz, kadang-kadang kita dah lemah lembut, tapi orang sekeliling kita seolah-olah mencabar buat kita marah. Bagaimana nak kawal perasaan itu Ustaz? Oh. Bagaimana kita melihat luaran tu bergantung pada bagaimana dalaman kita lah. Kalau kita tengok, saya dulu selalu buat gambaran, kita ada anak, lalu kita bawa anak kita pergi rumah jiran. Tu anak kita tu boleh tahan lah dia punya nakal dia tu. Jadi dia melompat-lompat lah atas orang punya sofa. Jadi di mata kita tu, dia lompat tu satu keseronokan. Kita enjoy, cantik lompat dia tu. Macam arnab, sempurna dia punya lengkung lompat dia tu. Sempurna dia, lompatan-kelompatan tu sempurna. Kita rasa anak kita tak pernah lompat sesempurna itu. Cantik lompatan dia tu. Cara dia landing pun kemas. Tu pandangan kita pada anak kita. Tapi pandangan jiran pada anak kita tu, pandangan anak kita pada mata jiran tu, macam monyet lah. Lompat. Rumah aku kot dia lompat-lompat. Tak tengok orang ke nak lompat-lompat ni? Apa lompat rumah orang? Tu di pandangan orang. Jadi bagaimana kita melihat luaran tu bergantung pada dalaman kita, itu asas dia. Jadi kalau kita melihat, contohlah, ni ujian. Maksudnya ujian luaran tu sentiasa menjadi ujian dalaman. Jadi bagaimana kita nak mentadbir luaran tu? Orang selalu usik kita tu. Kita boleh fikir positif yang menyebabkan kita tenang, dan kita boleh fikir negatif yang membuatkan kita susah. Bagaimana kita nak pilih antara positif dan negatif tu? Bergantung pada diri kita lah. Kalau kita rasa kita tak nak pening-pening kepala dengan orang gurauan orang yang luar tu, yang kasar dengan kita tu, kita tak nak pening kepala, kita fikir je positif. Dia nak gurau ni, kurang kasih sayang buat ni, nak gurau kita gurau balik lah. Sian dia tak ada kasih sayang, nak perhatian kepada kita. Gurau lah. Kita boleh pilih serendah itulah kayu ukur dia. Orang yang cuba memarah-marah, membuat kita marah ni, kita boleh pilih pandangan yang paling menyenangkan diri kita. Ini semalam ni gaduh dengan bini dia lah tu, atau gaduh dengan suami dia lah tu, sampai dia nak buat kita marah macam dia juga. Tak apa, saya tak nak jadi macam dia. Itu kita pilih. Tapi kalau kita pilih untuk marah, akhirnya kesan buruk dia balik kepada diri kita. Itu merugikan diri kita. Nabi SAW ada pernah berjalan dengan seorang sahabat. Jadi Nabi pakai ridak, pakai kain selendang. Jadi Nabi pakai kain selendang, tengah Nabi jalan, ada seorang naik kuda daripada belakang. Dia tarik selendang Nabi Muhammad SAW tu, sehingga Nabi bundur ke belakang tu, dan ada kesan daripada tarikan tu. Ada berbekas. Jadi Nabi SAW pandanglah orang tu. Ada orang tu jerit, dia kata, Muhammad, mana harta rampasan perang tu? Aku nak bahagian aku. Minta dalam keadaan kasar pula. Jadi sahabat ni tengok dalam keadaan marah lah. Macam mana dia boleh buat Nabi macam tu? Lalu dia tengking, kau jangan buat macam tu kan Nabi Muhammad SAW. Tapi beza pula Nabi Muhammad pula. Nabi tenangkan sahabat yang marah tu. Nabi tengok orang Arab yang tarik dia tu, Arabi tu, dia kata, dalam keadaan senyum, kau nak apa ni? Ada apa yang boleh saya tolong? Dalam keadaan tersenyum. Jadi lelaki tu kata, yang atas kuda tu, dia kata, saya nak harta rampasan perang tu, bahagian saya nak bahagian saya. Jadi Nabi senyum tu, Nabi kata dekat sahabat yang marah ni, pergi ambil duit dia tu. Ambil duit dia, ambil 2 uncang. 1 uncang hak dia, 1 uncang sebab engkau marah dia. 1 uncang sebab engkau marah dia. Jadi sahabat ni marah lagi sekali. Rasulullah takkan nak bagi 2 sebab dia dah buat kasar dengan kau. Ya, kita kena bagi 2 sebab kesan daripada perbuatan buruk kau. Jadi Nabi bagi.
Perbuatan tu Nabi senang, sahabat tu susah. Sebab sahabat yang tu pilih untuk marah, jadi susah diri dia. Tapi Nabi senang, lapang, tak fikir apa-apa. Kita memang sebut ini akhlak Nabi, susah nak buat. Tak, ini akhlak Nabi untuk kita buat. Sebab kalau kita pilih kebaikan untuk ditonjolkan, maka kesan dia balik pada diri kita. Kesan dia balik pada diri kita. Kalau kita pilih keburukan untuk ditonjolkan, kesan buruk dia pun balik pada diri kita. Boleh. Jadi maksudnya kalau ada orang buat kita, usik-usik kita, buat kita marah, kita boleh pilih untuk senyum. Senyum kita tu akan menyenangkan diri kita. Kalaupun orang tu bertambah marah dengan senyum kita tu, sekurang-kurangnya senyum tu buat kita senang. Kita jangan pilih jalan susah dalam kehidupan ni. Maka itulah ujian dalam kehidupan. Kalaupun orang tu cuba buat kita marah, maka kita boleh pilih untuk marah. Boleh. Sebab itu manusia memang ada hak untuk marah orang yang membuat dia marah. Tapi kalau kita fikir untuk kesenangan, maka kita pilihlah yang paling positif. Pilih paling positif. Boleh. Kemudian perenggan seterusnya. Kita boleh habiskan ni. Sejam dah. Begitulah tabiat seorang insan, walaupun ia sendiri jahat dan tidak pandai bertindak dan berkata dalam keadaan lemah lembut, namun ia menghendaki kelembutan dalam tindakan orang lain ke atas dirinya. Oleh itu kelembutan adalah dikehendaki oleh setiap orang, sama ada dia sendiri lembut atau kasar. Dan telah terbukti bahawa kelembutan itu telah berjaya menembusi pintu hati yang tertutup rapat. Jadi Syekh bagi tahu kat sini, orang yang buruk pun sebenarnya dia nak orang lain lembut pada dia. Sebab sifat lembut ni fitrah dalam hati manusia. Memang Allah Ta'ala letakkan begitu dalam diri kita. Cuma ada orang menghayati kelembutan tu lalu mempersembahkan kelembutan, tapi ada orang tidak menghayati kelembutan tu lalu mengharapkan kelembutan dari pihak orang lain. Jadi orang yang kasar tu dia sedang merana dalam diri dia. Dia sedang menderita dalam diri dia. Kalaupun dia duduk senyap tapi sedang mencengkam jiwa dia kerana dia tidak berlaku lembut. Dan hasil kebiasaannya orang yang tidak berlaku lembut ni panaslah, panas baran. Panas baran tu menyebabkan dia tidak ada ketenangan. Adapun orang yang ada sifat lembut ni, kalaupun dia marah cepat sejuk, cepat sejuk lah. Sejuk tu menyebabkan ada ketenangan dalam diri dia. Kemudian yang terakhir, ya betul Puan Kamisah, kurang kasih sayang. Kita tak kisah orang lain kurang kasih sayang. Kita sedih kalau diri kita kurang kasih sayang. Orang selalu mengharapkan kasih sayang kepada orang di luar diri dia. Sedangkan orang luar diri dia pun kurang kasih sayang. Jadi kita jangan mengharapkan kasih sayang daripada orang luar daripada diri kita. Kita sayang diri kita dulu. Bagaimana kita nak sayang diri kita dulu? Dengan kita melihat Allah yang menyayangi diri kita. Kalau kita rasa kasih sayang Allah pada diri kita, maka kita akan sayang kepada diri kita, kerana di sinilah Allah Ta'ala sayang diri kita. Tubuh ni. Ketika kita boleh menyayangi diri kita, kita boleh menyayangi orang lain. Dulu Syekh kita ada sebut, ada orang perempuan tu kahwin kerana dia rasa suami dia boleh bahagiakan diri dia. Rupa-rupanya suami dia buruk, maksudnya tak dapat membahagiakan dia. Lalu dia selalu komplain, abang tak dapat bahagiakan saya, abang tak dapat bahagiakan saya. Sebenarnya dia cari kebahagiaan daripada pintu yang salah. Dia kena cari kebahagiaan tu daripada Allah SWT. Lalu baru boleh dia menyayangi diri dia, membahagiakan diri dia. Setelah dia menyayangi diri dia, membahagiakan diri dia, baru dia boleh membahagiakan pasangan dia. Setelah pasangan dia merasai kebahagiaan itu, barulah pasangan dia boleh saling tukar kebahagiaan tersebut. Itu dia punya rumus dia. Itu dia punya formula dia. Kerana manusia tak dapat membahagiakan diri dia kalau dia tidak rasa bahagia. Kebahagiaan tu kan daripada dalam jiwa. Kita tengok cerita Hindustan tu, luar tu perang, tapi kalau dia tengah bercinta tu tenang-tenang aja, berguling-guling lagi atas bukit tu. Sebab kebahagiaan daripada dalam. Orang yang bahagia akan melihat luar pun baik-baik saja. Tapi orang kalau dalam ni ada sempit, menderita, maka luar tu sentiasa bawa kepada ketidaktenangan, tak ada ketenangan di luar. Maka pupuk kasih sayang dalam diri kita dengan kita melihat di sinilah Allah Ta'ala menzahirkan kasih sayang.
tubuh kita ni, diri kita ni tempat Allah zahirkan. Allah bagi tubuh, Allah Ta'ala bagi rezeki, Allah Ta'ala bagi kita pelbagai jenis nikmat. Maksudnya kita ini disayangi oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah tak sayang kita, maka habislah kita. Tak ada harta, tak ada anak, tak ada jiwa, tak ada nyawa, mati sudah. Tapi kita ada segala-galanya, maksudnya kita ni disayangi oleh Allah. Tapi kita selalu tengok kasih sayang tu di luar. Kita tengok kasih sayang tu bukan daripada Allah, kita tengok daripada manusia. Maka tak ada manusia yang mencintai orang lain sebenar-benar cinta, kerana manusia ni ada sifat pentingkan diri sendiri. Akhirnya kita kecewa kerana tidak ada orang sayang kita. Sebenarnya kita cari pintu salah, cari di pintu yang salah. Kita patut cari di pintu Allah, yang mana Allah Ta'ala itu menzahirkan kasih sayang dia setiap waktu, tak putus-putus. Di saat kita mengkhianati Allah, mencari yang lain selain daripada Allah, Allah Ta'ala tetap setia pada diri kita dengan memberi segala-galanya pada kita. Hatta benda yang kita lupa minta pun Allah Ta'ala kekalkan. Hatta benda yang paling kita suka, kita lupa minta untuk dikekalkan, Allah Ta'ala kekalkan. Maksudnya kita ni sentiasa dalam belayan kasih sayang Allah. Kalau kita rasa kita disayang oleh Allah, tak ada manusia boleh menandangi kasih sayang tu. Maksud kasih sayang manusia tu berada di bawah. Semua manusia menghargai kita pun, kita akan rasa kasih sayang tu di bawah kasih sayang Allah. Sebab tak ada yang lebih sayang kita melainkan Allah SWT. Boleh? Jadi rifqu itu, rafiq itu, rifqu sifat lemah lembut itu penting. Kerana orang yang ada sifat lemah lembut akan tahu ciri-ciri lemah lembut. Dan orang semua mengharapkan ada sifat lemah lembut. Terakhir di sini sebut lemah lembut, yang kita maksudkan di sini bukan bererti lemah ataupun lesu. Maksudnya malas-malas. Lemah lembut tu bukan malas, lemah, longlai, bukan begitu. Tapi lemah lembut di sini adalah satu adab, satu penampilan yang penuh sopan santun dan adab yang mulia. Walaupun perkara yang disampaikan itu sebenarnya berat dan mengandungi risiko yang sangat berat. Jadi sifat lemah lembut ni adalah kekuatan. Tengok ibu. Ibu tu lemah, tapi dia punya kekuatan lebih kuat daripada ayah. Ibu boleh bekerja daripada pagi, bangun tidur sampai malam, tidur esok dia dulu bangun banding ayah. Ayah pergi kerja pagi, balik petang, penat. Malam tu dah malam-malam dah. Ibu kerja lagi. Sebab kasih sayang ibu tu besar. Maka dia boleh salurkan kasih sayang tu pada semua orang lain. Maka dalam hubungan kepada Allah pun, ibu paling senang tersentuh kepada Allah SWT berbanding ayah. Maka kasih sayang ibu tu berpunca daripada merasai kasih sayang Allah dalam diri dia. Tapi kalau ibu hilang kasih sayang, hancurlah rumah. Kebanyakan rumah itu tak mampu bertahan kerana ibu tu hilang kasih sayang. Kenapa hilang kasih sayang? Kerana dia mengharapkan kasih sayang pada suami dia. Susah orang lelaki nak zahirkan kasih sayang. Maka dia patut tuntut daripada Allah SWT dulu sebelum dia tuntut daripada suami dia. Boleh? Panjanglah perbahasan dia tu. Wallahualam. Ada soalan? Dalam 3 minit sebelum kita tutup. Kalau ada soalan. Jadi, tema kepada ajaran dua hadis ni, kesimpulan adalah Nabi mengajarkan kepada kita adalah kasih sayang. Nabi mengajarkan hubungan kita sesama manusia ni, dia punya ikatan adalah kasih sayang. Kasih sayang. Kita hargai dulu kasih sayang Allah SWT kepada diri kita, dan kita rasa juga kasih sayang Allah kepada diri kita tu melalui orang lain. Melalui orang lain. Orang yang ada sekeliling kita itu adalah terjemahan kasih sayang Allah SWT terhadap diri kita. Boleh? Dengan yang demikian kita akan membahagiakan diri kita, dan kita boleh salurkan kebahagiaan itu pada orang lain, bagi orang yang ada kasih sayang. Wallahu alam. Insya-Allah nanti dalam pertemuan seterusnya kita akan bahas hadis yang ketiga, daripada sifat pemaaf. Sifat pemaaf. Maksudnya tak ada soalan kot. Bila tak ada soalan, kita boleh tangguh di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih menonton, terutamanya pada staf Mindmatic lah. Kita tak dapat jumpa lagi, masih lagi dalam sesi maya begini. Tapi insyaAllah pahala kita samalah, sebab pertemuan kita ni pertemuan jiwa, bukan pertemuan tubuh, sekadar tubuh semata-mata, pertemuan jiwa. Kalaupun jauh di mata, tak dekat pada jarak, tapi kita dekat pada hati insya-Allah. Dan dekat pada hati itulah menyebabkan adanya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa insya-Allah. Jadi insya-Allah kita jumpa dalam video rakaman live yang seterusnya minggu depan insya-Allah. Bagi yang nak dapatkan buku ni boleh kontak Ustaz Fahmi. Harganya RM10 sahaja insya-Allah. Tak ada soalan
Jadi kita tangguh lah. Kita tutup dengan tasbih kafarah surah wala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana ladzina amanu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.